Okey, itu perkongsian salah seorang daripada pelajar yang bakal ke kampus dan pastinya kegembiraan, keterujaan dan juga kesiagaan dari segi mental. Katanya 82% dah bersedia untuk kembali ke kampus. Jadi bagaimana pula kepada anak-anak kita yang lain? Adakah mereka bersedia juga? Dan ada juga mengatakan pembelajaran secara online ini lebih senang, lebih memudahkan. Pada masa yang sama ada pihak ataupun pelajar yang perlu berada di kampus untuk sesi pembelajaran di makmal dan sebagainya. Okey, kita nak mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari salah sebuah universiti di Malaysia ini, secara spesifiknya Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk mengetahui proses kemasukan pelajar secara berfasa ini. Dan kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Suhaimi Muhammad, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Rasanya setakat ini persiapan UKM untuk menerima kehadiran pelajar ni berapa peratus? Okey, sekarang ni persiapan di Universiti Kebangsaan Malaysia kita dah kira hampir 100% lah. Baik, kita sudah pun bersedia daripada arahan daripada KPT. Bermula 31 Januari, semua universiti sudah bersedia kemasukan Mac. Jadi di UKM kita pun dah bangunkan segala keperluan untuk kemasukan. Pertamanya kita bangun satu sistem kita panggil sebagai UKM to Campus. So sistem itu adalah khas untuk kemasukan pelajar Mac nanti, di mana pelajar akan masuk mengikut fasa-fasa yang ditetapkan dalam 6 kategori yang diluluskan oleh KPT. Okey, baik. Saya tertarik bila saya baca tentang aplikasi UKM to Campus ini. Jadi sebelum pelajar datang, mereka perlu kira dapat angka giliran lah ya, fasa ke berapa mereka masuk dan sebagainya. Betul. Adakah ini mengikut kuota ke ataupun mengikut fakulti ataupun kolej kediaman atau macam mana? Okey, sistem UKM to Campus adalah satu sistem yang integrasi semua dari segi fakulti dan juga kolej-kolej kediaman. Pelajar perlu masuk dalam satu sistem sahaja. Sistem tersebut pelajar boleh menyemak kategori-kategori yang dibenarkan. Pelajar boleh buat pilihan mengikut fasa dan juga pelajar boleh membuat pilihan untuk penginapan kolej kediaman. Baik. Kita dalam tempoh ini sebab bilangan pelajar yang berada di kampus tidaklah ramai. Jadi kolej kediaman kita tersedia untuk semua pelajar yang akan balik dalam 6 kategori. Tapi kita bagi pilihan kepada pelajar. Kalau pelajar kata dia nak penginapan di luar kampus, pelajar boleh pilih dalam sistem tersebut. Sistem tu one stop, pelajar boleh cetak surat kebenaran, pelajar boleh cetak borang deklarasi kesihatan dan juga dokumen-dokumen penting sebelum mereka bergerak balik ke kampus. Okey, baik. Dan setibanya di kampus, apakah proses seterusnya, Doktor? Okey, setibanya kampus, sebab kita ada 3 fasa ya, Eli. Fasa pertama akan mula masuk 17 hingga 19 Mac. Fasa kedua adalah pada 3 dan 4 April dan fasa yang ketiga ialah 16 dan 17 Mei. Jadi fasa pertama yang kita sudah bersedia sekarang ini, pelajar tiba saja di pintu masuk, pelajar akan terus melalui kaunter saringan melalui pandu lalu bersama dengan pengiring. Dan di dalam kaunter saringan tersebut pelajar akan disemak dari segi bacaan suhu dan juga bacaan suruh pelajar dan juga pengiring. Serahkan borang QR code Bank Sejahtera itu, dia scan, dan juga borang deklarasi kesihatan dan dipakaikan gelang, Eli. Kita ada 2 bentuk gelang. Kalau pelajar berisiko rendah, gelangnya warna biru. Yang ini maksudnya pelajar akan terus bergerak ke kolej kediaman untuk pendaftaran. Pelajar yang berisiko tinggi, gelang merah, akan ke pusat kesihatan universiti untuk saringan lanjut lah. Tiba je dekat kolej kediaman, drive-thru juga, pandu lalu. Pelajar saja yang dropkan barang. Manakala ibu bapa dan pengiring akan meninggalkan kampus, baliklah. Kemudian pelajar akan terus follow arah yang kita tetapkan. Dia scan balik Bank Sejahtera, dia cek suhu dia, buat penjarakan fizikal yang kita dah letakkan, tanda-tanda tersebut. Kemudian pelajar terus ambil kunci. Nombor pelajar pun kita dah scan daripada awal dalam sistem. Pelajar tak perlu lagi daftar apa-apa. Pelajar perlu ambil kunci saja, terus menuju ke bilik dia dan ikuti pengasingan selama 10 hari lah, pemantauan kediri kita panggil di sini. Okey, baik. Kita lihat ini satu proses yang sangat sistematik, yang sangat teratur dan membabitkan pembantu-pembantu untuk mengiringi pelajar-pelajar ini. Jadi ini difahamkan adalah golongan pelajar juga ya, Doktor?
Betul. Kita punya pembantu petugas adalah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi juga, iaitu Majlis Eksekutif Pelajar di kolej-kolej kediaman, dan di fakulti pula kita ada Persatuan Mahasiswa Fakulti lah. Pelajar yang membantu pelajar juga dibantu oleh pengurusan kolej dan juga pengurusan fakulti. Okey. Baik. Saya ada pertanyaan, selepas mereka ni masuk ke kampus, kemudian disebutkan di sini pelajar menjalani fasa pemantauan kendiri selama 10 hari mengikut SOP yang ditetapkan. Apa maksud pemantauan sendiri itu? Adakah mereka tidak dibenarkan ke kolej kediaman lain ke, ataupun bergerak di dalam kampus ke, atau macam mana? Okay. Fasa pemantauan kendiri ini adalah lebih kepada buat pengasingan kendiri, di mana pelajar ditempatkan di kolej kediaman satu orang saja, satu bilik. Okay. So bila pelajar berada di satu bilik, mereka kena pantau setiap hari status kesihatan mereka. Pihak pengurusan kolej dengan bantuan daripada Majlis Eksekutif Pelajar ini, mereka akan update setiap hari keberadaan pelajar di bilik dan juga dari segi kesihatan pelajar, dan data ini akan dikumpulkan di Pusat Kesihatan Universiti untuk buat pemantauan. After 10 hari, pelajar ini akan disaring semula oleh Pusat Kesihatan Universiti untuk potong gelang, dan pelajar boleh mengikuti SOP macam biasalah untuk masuk ke makmal dan sebagainya. Okey. Bezanya ialah Ali, dalam fasa pengasingan ini pelajar hanya boleh bergerak dalam kompaun di kolej kediaman yang khas untuk pengasingan sahaja. Boleh pergi kafeteria untuk pengasingan sahaja dan jaga dia punya aktiviti lah. Boleh. Okey. Saya membayangkan di dalam kolej atau dalam kampus tu ada sistem PKP tersendiri, ya doktor. Sangat-sangat menarik. Tak ada. Kita hanya akan buat perbezaan lah pelajar yang sedia ada dalam kampus. Tak perlukan kompaun itu. Pelajar yang ada tu dalam kompaun pengasingan lah. Okey. Dan saya melihat adanya poster untuk menjelaskan tentang proses kemasukan ini di portal UKM. Pada masa yang sama diberikan video. Setakat ini sejauh mana pemahaman ataupun ada sebarang maklum balas daripada ibu bapa khususnya untuk yang menghantar anak untuk tahun pertama ni? Okey. Setakat ini kita alhamdulillah dengan adanya bantuan sosial media dan juga kita punya website UKM itu, semua video kemasukan dah jelas. Kita punya perkelinding kepada pelajar juga jelas, sistem kita juga jelas, ibu bapa juga berhubung melalui kita punya hotline ni. Bermula daripada 27 Februari lagi, hotline kita dah terbuka sampai sekarang. So pelajar memang sudah jelas lah, dan ibu bapa memang banyak yang bertanya melalui fasa-fasa tersebut lah. Anak mereka terutama tahun 1 ni first time, dan ibu bapa memang mengharapkan universiti menerima anak mereka dengan selamat lah. InsyaAllah kita dah prepare semua tu, insyaAllah. Ya. Ini sekarang bertanya lah, kalau di sekolah kita sedang berdepan dengan cabaran penyuraian ibu bapa, jadi penghantaran ibu bapa ni, penghantaran anak ibu bapa ni, ada sebarang cabaran untuk menyuraikan mereka, ataupun disebabkan keluasan kampus itu, jadi ini tidak menjadi isu langsung? Okey, sebenarnya tidak menjadi isu utama kerana kemasukan ibu bapa adalah secara pandu lalu melalui pintu masuk utama. Kita dibantu oleh kita punya unit keselamatan universiti. Kemudian di situ akan ada petugas daripada Pusat Kesihatan Universiti dan juga petugas-petugas di kolej kediaman lah. Kita dah guna laluan one way punya road lah, daripada masuk dan keluar balik ibu bapa. Jadi tidak ada konsep yang berduyun-duyun ramai-ramai lah. Kita pastikan perjalanan fizikal itu dipatuhi. Ya. Sangat-sangat baik. Baik, akhir sekali pesanan kepada pelajar yang mungkin belum masuk menunggu fasa berikutnya, apa yang boleh dipesankan Dr. Suhaimi? Okey, saya ingin memohonlah daripada Pusat Ehwal Pelajar supaya keadaan kembali pulih dalam ni, dan kita kena gunakan norma baru ini. SOP yang ditetapkan itu perlu dipatuhi dengan ketat, dan kita mengharapkan supaya semua kita lah jaga diri kita dan juga pastikan tidak ada orang kata apa membawa perkara-perkara yang boleh merumitkan lagi pengurusan universiti dan sebagainya lah. Ya, baik. Pihak universiti membantu mempermudahkan proses, jadi kita pun bantu mempermudahkan proses pihak universiti, ya. Doktor, terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas, dan kita doakan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusan, ya. Assalamualaikum. Profesor Madya Dr. Suhaimi Muhammad, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Sangat menyeluruh, ya, sangat komprehensif. Ini tata cara daripada ingin memaklumkan bagaimana proses kemasukan itu sampailah berada dalam kampus, kawalan kendiri dan sebagainya terperinci, dan kita yakin universiti lain juga di Malaysia melaksanakan prosedur sebegini. Jadi semoga dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelajar-pelajar kita yang tidak sabar nak masuk ataupun nak kembali ke kampus.